Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sehari ini saya ingin berikan update ya berkaitan dengan kaki-kaki fitnah. Ya, fitnah-fitnah yang terancang, berita-berita palsu yang begitu terancang yang dilakukan oleh Saibut Rupa, oleh walaun-walauntit, pentaksub pembangkang, sahabat-sahabat semua. Dan apa yang saya kongsikan hari ini ya, bahwa ISKMM ya telah menahan beberapa individu dan sedang ya mengambil keterangan di antara mereka yang menyebarkan berita palsu dan juga fitnah ya berkaitan dengan tilawah ya, fitnah tiada tilawah Al-Quran. Itu antara berita yang disebarkan oleh geng-geng yang tidak bertanggung jawab ini, sahabat-sahabat semua. ISKMM rakam keterangan beberapa individu yang terlibat ya di dalam memposting yang menyebarkan berita palsu ini, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membacakan kenyataan media ini yang seperti ya daripada Malaysia Kini menyatakan bahawa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia yaitu SKMM akan merakam keterangan semua pemilik akaun yang memuat naik hantaran tersusun palsu di media sosial. Kononnya Malaysia tidak lagi menganjurkan tilawah Al-Quran. Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadzil berkata ISKMM telah mengenal pasti individu yang terlibat dan tindakan pengasanan terhadap mereka sedang giat dijalankan. Beliau berkata, tindakan pihak tidak bertanggung jawab memuat naik mesej terancang seumpama itu bukannya kali pertama berlaku, malah dikesan sejak bulan Februari lagi. Jadi cukuplah katanya tindakan memuat naik hantaran seumpama itu di media sosial adalah satu fitnah yang sangat jahat kepada kerajaan, agama Islam dan juga institusi diraja di negara ini. Itu antara kenyataan daripada YB Fahmi. Dan beliau juga membuat peringatan kepada semua, jangan komen atau buat sebarang kenyataan yang menyentuh isu 3R, yaitu perkauman, agama dan juga raja-raja. Berhati-hati kerana kita telah diminta bertindak lebih tegas, katanya kepada pemberita selepas menghadiri majlis berbuka puasa bersama agensi penguatkuasaan anjuran ISKMM di Kuala Lumpur semalam. Turut hadir juga pengerusi ISKMM Tan Sri Muhammad Salim Fatih Din dan juga Timbalan Ketua Polis Negara ya Datuk Seri Ayub Khan Maidin dan dakwaan di akaun Facebook dan X kononnya. Malaysia tidak lagi menganjurkan tilawah Al-Quran, sebaliknya hanya fokus kepada penganjuran konsep tular sejak beberapa hari lepas. Ia bagaimanapun dinafikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam hal ehwal agama, yaitu Dr. Zulkifli Hasan semalam, yang memaklumkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan telah ditetapkan pada 23 hingga 28 Mei ini di Kuantan, Pahang. Beliau berkata Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa pula akan berlangsung pada 5 hingga 12 Oktober Oktober depan. Tahun ini ya, tahun 2024. Jadi mengulas mengenai majlis hari ini, YB Fahmi berkata ia merupakan satu platform terbaik dalam memperkasakan hubungan antara ISKMM dan agensi penguatkuasaan sekaligus mengukuhkan usaha dan pelaksanaan undang-undang termasuklah berkaitan dengan akta komunikasi dan juga multimedia. Jadi itu antara kenyataan ya daripada YB Fahmi ya berkaitan dengan isu ini. Dan satu lagi berita yang saya ingin menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan anda ya, ada yang saya petik daripada Harapan Daily ya. Ini dia daripada Harapan Daily yang mengatakan bahawa MC ya telah pun mengesan ya, MC telah pun mengesan ya individu yang menyebarkan mesej tersusun ataupun fitnah berita palsu ya berkaitan dengan Majlis Tilawah Al-Quran. Itu antara satu lagi ya kenyataan daripada ataupun ulasan media daripada Harapan Daily. Itu dia. Dan sebenarnya pada hari kemarin juga YB Fahmi telah pun sekali lagi membuat kenyataan ya bahawa mereka yang membuat kenyataan berbau fitnah berita palsu ini tidak akan terlepas ya, mana-mana NCMC akan mencari pemilik akaun yang telah memuat naik mesej fitnah berkaitan dengan tilawah Al-Quran. Ini antara kenyataan daripada YB Fahmi ya sebelum ISKMM telah pun mengambil tindakan ya kepada
individu-individu ini yang memuat naik hantaran tersusun, terancang ya berkaitan dengan berita palsu di media sosial. Kononnya Malaysia tidak lagi menganjurkan tilawah Al-Quran. Dari Menteri Komunikasi YB Fahmi berkata MCMC telah mengenal pasti ya individu-individu yang terlibat dan tindakan pengesanan terhadap mereka sedang giat dijalankan. Beliau berkata tindakan pihak tidak bertanggungjawab itu memuat naik mesej terancang semua itu bukannya untuk kali pertama, malah ianya berlaku ya dan dikesan sejak bulan Februari lagi. Itu antara kenyataan daripada YB Fahmi ya berkaitan dengan isu yang sedang ditunggang oleh geng-geng ya, oleh geng-geng kaki fitnah ini, sahabat-sahabat semua. Jadi ada pula yang membuat dakwaan. Kononnya kerajaan mengambil sikap sambil lewa ya berkaitan dengan isu-isu perkauman yang berlaku di post di media sosial. Ini antara satu dakwaan. Ya, adakah benar bahwa Malaysia kerajaan hari ini mengambil sikap sambil lewa ya dengan perbuatan-perbuatan ya yang membuat hasutan, menyebarkan berita palsu dan juga fitnah di media sosial. Jadi jelas sahabat semua, sebenarnya ini adalah satu kenyataan yang sebenarnya yang tidak benar. Karena kalau kita lihat ya melalui kenyataan terkini SKMM telah pun mengambil tindakan dan sudah pun menahan beberapa individu untuk diambil keterangan ya berkaitan dengan penyebaran berita palsu ya menfitnah dan sebagainya. Jadi isu perkauman ini dilihat ketara dan mungkin dianggap semakin panas. Rata-rata masyarakat yang ditemui menganggap realiti di luar alam digital sebenarnya tidak begitu. Mereka menganggap apa yang dilaporkan sebenarnya dilatari faktor politik dan agenda tertentu saja. Jadi hasil tinjauan Malaysia kini selama 2 hari di sekitar Kuala Lumpur mendapati umumnya masyarakat melihat naratif perkauman di negara ini didorong oleh hasutan politikus-politikus yang ada di dalam negara kita. Mereka sekarang ini ya politikus-politikus ini semakin bijak. Mereka mungkin mengeluarkan kenyataan-kenyataan seperti mana yang mereka lakukan di Dewan Rakyat ya dalam kenyataan-kenyataan dalam ucapan-ucapan mereka ya dan yang menyebarkan ya yang menghasut seterusnya akan dilakukan oleh pentaksub parti ini ya walaun ini ya kaki-kaki fitnah ini sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat komen salah seorang pesara guru yang bermastautin di Kedah, Amir Awang 61 tahun, menyatakan suara-suara perkauman di media sosial datang daripada golongan yang merupakan penyokong kepada agenda politik tertentu. Jadi katanya sejujurnya kalau dilihat dari sudut pengalaman, kita orang Melayu ini masih mesra dengan kaum lain macam biasa. Komuniti tempat saya tinggal di Kedah semuanya hidup dengan harmoni. Orang Melayu apabila datang di kedai orang Cina masih boleh bersapa dengan mesra katanya lagi. Pun begitu, Amir berpendapat penting untuk kerajaan bersikap tegas mengekang sebarang cubaan untuk memainkan atau mengapi-apikan sentimen perkauman di media sosial. Masalahnya sekarang ini kerajaan terlalu ingin terbuka, tapi saya rasa ia hanya akan menyebabkan orang berkepentingan semakin berani memainkan isu perkauman katanya. Saya setuju sahabat semua. Ya, walaupun kerajaan hari ini sebenarnya bersikap terbuka dengan isu-isu seperti ini, tapi sepatutnya kita menggesa ya supaya kerajaan ini mengambil tindakan segera, mengambil tegas tindakan supaya ya dapat menghalang isu-isu seperti ini, menyebarkan berita palsu, menghasut kebencian, menyemai kebencian, menjajah fitnah dan sebagainya. Perkara seperti ini ya harus ditutupi segera. Kalau tidak, ya pastinya perkara yang berlebih-lebih itu akan berlaku ya, dan ini akan memudaratkan dan juga memberi kebaikan kepada keharmonian ya, keselamatan negara kita khususnya sahabat-sahabat semua. Itu antara pandangan ya yang kita mau katakan. Dan saya juga menarik antara satu komen daripada seorang juru jual yang mau dikenali sebagai Lee berumur 27 berpandangan Malaysia memerlukan masa lebih lagi untuk menjadi negara yang bersatu padu. Pun begitu dia bersikap optimis. Kita dalam proses ke arah negara bangsa yang lebih kukuh. Justru kita harus menghadapi liku-liku isu perkauman negara ini. Katanya, namun saya optimis bahwa Malaysia menuju ke arah lebih baik.
menambah sikap orang Malaysia memang berlebihan semasa membincangkan isu perkauman, namun terhad di media sosial saja. Apabila berjumpa atau bersemuka, mereka hanya berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Saya lihat isu di media sosial ini adalah ketidakmatangan masyarakat dalam membincangkan isu ini. Bagi saya tidak ada salahnya jika setiap kaum ingin meluahkan masalah masing-masing, namun jangan beremosi, katanya. Dan Lee turut melihat sikap kerajaan ingin menjaga hati semua pihak akhirnya akan menyebabkan berlaku kekaburan mengenai sikap mereka. Ya, itu dia antara satu komen ya daripada seorang warganet ya. Seorang lagi yang menarik saya kongsikan bersama dengan anda ya, bantu tak kira bangsa, kata peniaga di Brickfield Sherin Chandra Kumar berumur 28 tahun. Sebaliknya katanya, memang merasai ketegangan kaum sedang berlaku, namun ia tidak melibatkan semua orang Melayu. Ada setengah orang Melayu mula menunjukkan sikap resis kepada saya apabila saya pergi ke restoran dan kedai. Misalnya, ada orang tertentu yang bersikap samilewa apabila saya bertanya. Berbeza kalau sama bangsa, mereka diam dengan bersungguh-sungguh, katanya lagi. Sherin juga menganggap kerajaan hari ini tidak ambil kisah akan isu perkawanan, malah ekonomi juga tidak terjaga, katanya. Jadi justru Sherin mengajak orang Melayu melihat satu isu dengan lebih menyeluruh dari perspektif kemanusiaan berbanding bangsa yang sempit. Melayu harus sedar kaum lain tidak ada apa-apa niat jahat pun terhadap mereka, katanya. Baru-baru ini ada Melayu dilanggar moto, kami orang India bersungguh-sungguh membantunya. Ada yang sedang makan juga cepat keluar untuk membantu. Kami kaum bukan Melayu tidak panas, tidak pernah resis. Tapi ada segelintir Melayu sampai tergamak menghina agama kami, katanya. Itu antara komen-komen, pandangan-pandangan ya daripada beberapa individu di luar sana ya berkaitan dengan isu perkauman, isu panas yang sedang merebak ya di media sosial ini. Jadi bagi saya sendiri sahabat semua adalah baik ya untuk kerajaan hari ini mengambil tindakan tegas ya, yang di Pertuan Agong juga sendiri bertita ya supaya perkara-perkara seperti ini ya tidak lagi ditunggang, tidak lagi dilakukan ya, supaya keharmonian kaum ya, sikap tolak ansur itu harus disemai dia antara semua kaum, semua bangsa dan khususnya seluruh rakyat Malaysia. Jadi kita mengharapkan perkara seumpama ini tidak lagi berlaku. Kita harus noktakan khususnya ya pemimpin politik. Sudahlah ya untuk menghasut, sudahlah untuk menyemai kebencian ya, hanya demi kepentingan parti, hanya kepentingan individu tertentu. Politikus ini janganlah ambil peluang seperti ini untuk kepentingan sendiri. Tapi apa yang lebih utama adalah keharmonian di dalam negara kita. Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen dan juga komen pandangan Anda dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.